أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinan daripadanya, dapat kita sama-sama berada di masjid ini pada malam ini. Dan sebentar tadi kita telah berjaya menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadat kita yang telah lalu dan juga yang akan datang. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Pada malam ini kita akan masuk kepada hadis arba'in yang kelima. Hadis yang arba'in susunan Imam Nawawi ini adalah yang kelima pada malam ini. Kalau pada bulan yang lepas kita telah baca hadis tentang bagaimana asal usul kejadian manusia bermula daripada dalam kandungan, bermula daripada pertemuan percampuran di antara sperma lelaki dengan telur perempuan selama 40 hari, dan kemudian Allah katakan dia jadikan sebagai ditiupkan roh setelah berusia 120 hari dan sebagainya, dan seterusnya sampai kelahiran. Itu adalah merupakan hadis yang keempat yang kita telah belajar pada bulan yang lepas. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman yang lebih kepada kita tentang asal usul kejadian kita, daripada mana kita asalnya dan juga ke mana pula kita akan dikembalikan. Untuk pembukaan pada malam ini saya suka bawa, ini adalah merupakan hadis Nabi daripada Abu Hurairah. Dia kata radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumul rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Dia kata maksudnya, dan tidaklah dalam satu kaum itu berkumpul dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu salah satunya daripada masjid yang seperti kita duduk sama-sama pada malam ini, lalu membacakan kitabnya dan juga saling mempelajari bersama-sama, kecuali Allah akan turunkan kepada kita ketenangan, as-sakinah. Sakinah ni, sebab itulah ada orang di kalangan orang Melayu pun ada letak nama dia, nama anak dia kata nama anak dia apa dia? Sakinah. Sakinah ni adalah ketenangan. Ketenangan inilah yang setiap orang perlukan. Kadang-kadang orang tu dia ada duit banyak tapi tak tenang. Dengan berbagai-bagai masalahnya yang tidak dapat diselesaikan. Kadang-kadang dia tu diberi kesihatannya lebih. Setiap hari dia exercise. Kayuh basikalnya, dengan joggingnya, dengan hikingnya, bagai-bagai. Terutama masyarakat kita hari ini lebih banyak kesedaran tentang kesihatan sebagainya. Kadang-kadang warga tua pun naik ke gunung, naik ke bukit sebagainya untuk orang kata tu cari ketenangan. Kadang-kadang dia pergi melancong ke tempat-tempat yang jauh, membelanjakan duit, cari ketenangan. Kadang-kadang ketenangan itu salah satu tempat yang sepatutnya kita dapat ketenangan, kita datang ke rumah Allah seperti pada malam ini. Tapi kalau kita tak dapat juga ketenangan, adalah sesuatu yang kita kena fikirkanlah sama-sama. Sama-sama. Tanyalah diri kita sendiri, di mana sebenarnya ketenangan yang kita perlukan. Allah kata, sepatutnya kamu datang ke rumah Allah ini, dapat ketenangan. Dapat orang kata tu,
kita sama-sama belajar ni, kita dapat rasa tenang, kita rasa selesa. Ada orang yang kadang-kadang tu kita tengok dalam YouTube sebagainya, orang yang baru dapat hidayah daripada Allah sebagainya, dia baru terima, baru jumpa hakikat ketenangan yang sebenar. Dia tinggalkan kemewahan-kemewahan dia datang kepada Allah, dia datang, dia mempelajari ilmu-ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk mendapatkan ketenangan. Jadi kita harapkan kita juga pada malam ini akan mendapat ketenangan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima yang kita nak baca pada malam ini, hadis yang kelima berbunyi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata daripada Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa min amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Pendek aja ayat hadis dia. Dia kata daripada Ummul Mukminin. Ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis dan juga hadis Muslim. Dua-dua. Kalau kita belajar ilmu hadis, Bukhari dengan Muslim ni kita panggil, orang kata tu selepas daripada Al-Quran, mana dia punya martabat yang paling tinggi sekali adalah merupakan kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Itu. Dan kita kategorikan hadis-hadis ini adalah hadis mutawatir. Berarti ramai daripada periwayat-periwayat hadis yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis ini. Dia kata daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maksudnya daripada Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ni seolah-olah ibu, mak kepada Abdullah. Sebenarnya Aisyah ni hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah ni dia tak ada anak. Dia bersama dengan Rasulullah pasal lepas daripada Rasulullah wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah tu, maka Aisyah pun dia tak ada kahwin dengan sesiapa. Itu adalah orang kata tu di salah satu daripada hukum ajaran Islam ni adalah suami isteri kepada Rasulullah, dia tidak boleh berkahwin dengan sesiapa lagi. Jadi selepas daripada kewafatan Rasulullah tu, Aisyah ni dia tidak ada berkahwin dengan sesiapa dan tidak ada anak. Ada disebut sebagai Aisyah ni dia berkahwinnya usia dia masa tu adalah 9 tahun. Ada katakan lebih daripada itu, tapi yang masyhurnya kata usianya adalah 9 tahun. Tapi kita kena tahu bahawa kita kena kadang-kadang bila disebut begini menjadi hujah kepada orang yang tidak suka pada Nabi ini. Dia katakan Nabi ini berkahwin dengan seorang kanak-kanak. Tapi dulu sebenarnya hakikat dulu dia punya masyarakat usia balik ni 9 tahun bagi budak perempuan ada yang sudah balik. Tapi Nabi pun dia tidak bersama dengan Aisyah ni semasa berusia 9 tahun. Ada dikatakan lebih daripada itu barulah dia bersama dengan Aisyah. Kemudian dia disebut sebagai Ummu Abdillah. Kenapa disebut sebagai Ummu Abdillah? Abdillah ni adalah merupakan anak saudara kepada Aisyah. Dia sebenarnya anak kepada Asma bin Abu Bakar. Anak saudara. Ada disebut sebagai Abdullah ni adalah Abdullah bin Ibn Zubair. Itu adalah sebab tu disebut sebagai Ummu Abdullah. Jadi oleh kerana dia tak ada anak, dia bermanja dengan anak saudara dia. Anak saudara dia nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni kalau kita baca dia punya sirah dia, Abdullah bin Zubair ni dia berseteru dengan Yazid bin Muawiyah. Dan ada dikatakan dia yang terbunuh dalam peperangan ketika menentang Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni salah satu daripada anak kepada Muawiyah, iaitu Khalifah Muawiyah yang kedua, Umayyah yang kedua tu bernama Yazid. Yazid itulah dia berperang dengan Abdullah bin Zubair ketika Abdullah bin Zubair ni mempertahankan Kaabah, dia menyebabkan dia terbunuh pada tahun 60 Hijrah. Tahun 60 Hijrah. Itulah sebab itulah disebut sebagai Ummu Abdillah. Jadi kadang-kadang orang kata, kenapa pula disebut sebagai Ummu Abdillah, mak kepada Abdullah, sedangkan dia tak ada anak?
Sebab tu Nabi pun sendiri pun biasa digelaran sebagai Abu Hasan. Nabi sendiri. Nabi ni ada banyak gelaran dia. Al-Amin pun ada, Abu Hasan pun ada. Abu Turab pun ada. Kenapa digelar sebagai Abu Turab? Kerana dia kata pada suatu ketika tu oleh kerana orang Quraisy terlalu bencinya pada Nabi, masa Nabi sujud tu dia baliknya pasir, tanah atas kepala. Balik kat rumah tu, anak dia tu, Sayyidatina Fatimah tu, tolong bersihkan dia punya rambut tanah yang masih lagi terlekat, batu pasir yang masih lagi terlekat di atas kepala. Dan sebab itu dah dikenal sebagai Abu Turab. Turab tu tanah. Abu Hasan, kerana dia ada nama, cucu dia ada bernama Hasan. Cucu dia salah satu daripada cucu Nabi ni bernama Hasan. Okey. Balik kepada hadis ini. Hadis ini dia kata, maksud dia kata barang siapa yang menciptakan urusan agama ini, sesuatu perkara yang bukan daripadanya, bukan daripada agama, tapi dia kata ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan agama, yang bertentangan dengan asas-asasnya, maka segala ibadatnya tertolak, tidak diterima oleh Allah perkara yang dia laksanakan. Pasal dia buat sesuatu tu luar daripada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi, luar daripada contoh, luar daripada perkara yang disebut di dalam Al-Quran, luar daripada contoh yang ditunjukkan oleh orang kata tu para sahabat Nabi. Khalifah yang keempat, khalifah yang empat terutamanya tak buat juga. Sedangkan dia tu dia kata inilah merupakan perkara yang ditolak. Malah hari ini masyarakat kita kata sebut perkara-perkara ini disebutnya sebagai bid'ah. Okay. Ini dia kata dalam satu riwayat yang lain Muslim sebut, ini daripada Imam Muslim, dia kata sebut dia lain sikit. Tadi dia kata man ahdasa, yang ni dia sebut man amila amalan laisa alaihi amaruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada di atasnya urusan atau perintah kami, perintah Rasulullah, perintah Allah, tidak berasaskan perintah dan ajaran kami, maka dia tertolak. Itu lebih kurang lah dia punya itu dia. Cuma yang tadi man ahdasa, yang ni man amila. Huraian. Huraian. Maksud mengada-ngadakan adalah mereka menambah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh tauladannya daripada Nabi SAW tentang perkara yang berkaitan dengan agama. Kita kena ingat, kita nak sebut perkara-perkara yang kata yang baru ni adalah bidang pembicaraan kita, perkara yang berkaitan dengan agama. Bukannya perkara yang berkaitan dengan keduniaan, bukannya perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita pada hari ini, bukan, tapi yang berkaitan dengan agama. Kita kena khususkan begitu. Pasal ada orang sekarang ni dia kata, kalau macam tu semua bid'ah ustaz pakai mikrofon, bid'ah juga. Nabi dulu tak pakai mikrofon. Kita kena ingat, kita pakai mikrofon ni sebenarnya ini adalah perkara yang berkaitan dengan keduniaan. Pasal mikrofon ni, kita tak pakai mikrofon pun sama aja pahala dia. Pakai mikrofon tak menambahkan pahala, cuma nak suruh orang lebih jelas dengar. Sama juga kita pakai TV hari ni. Dulu Nabi tak pakai TV, kita tak payah pakai TV lah. Tak, ya pakai TV ni pasal apa? Pasal bila pakai TV ni sekurang-kurangnya orang boleh nampak. Dulu kan kalau kita duduk ceramah saja, orang hanya boleh dengar, kita guna satu aja panca indera. Kalau saya duduk mengajar di sekolah apa, saya kata, belajar-belajar, kita gunakan alat apa tu yang di kemudahan teknologi hari ni, sekurang-kurangnya satu dia boleh dengar kita cakap, yang kedua dia boleh tengok kita cakap. Kalau satu lagi panca indera lagi, suruh dia tulis pula. Barulah lebih banyak dia punya melekatnya. Mungkin kita, orang kata tu kita mengajar apa tu 20. Tapi kalau dia dengar saja, mungkin dia boleh dapat 5 aja. 5 aja dia dapat. Pasal apa? Dia dengar aja satu aja panca indera dia. Dia dengar aja. Tak ni, kadang-kadang dia dengar, dia tengok, dapatlah 10. Dia dengar, dia tengok, dia tulis, dapat 15. Dia dengar, dia tengok, dia tulis, dia buat, dapat 20 lebih lagi. Bukan kata orang kata guna TV ni pun bid'ah lah. Kalau misalnya tu kita tak payah guna TV dah. Naik kereta pun bid'ah juga. Bukan.
itu adalah perkara yang berkaitan dengan dunia, yang tidak berkaitan dengan agama. Pasal apa naik kereta nak suruh boleh bergerak lebih jauh, nak boleh suruh boleh bergerak lebih cepat. Dia macam tu. Tapi yang dibicarakan oleh Nabi ini perkara yang berkaitan dengan agama. Nanti kita tengok uraian lebih lagi dah. Adapun tengok catatan. Adapun pekerjaan yang berkaitan dengan keduniaan, seperti dalam bidang pendidikan ke, dalam bidang pemotoran ke, kita nak bersuai motor sebagainya, dalam bidang pertanian ke, dalam bidang pembinaan. Nabi dulu dia buat rumah daripada guna pelepah tama aja untuk jadikan bumbung. Sekarang ni kita guna genting jadi bid'ah. Tak, yang tu bidang pembinaan. Tak ada kaitannya dengan agama. Kita buat bumbung dengan dengan genting ke, kita buat bumbung dengan zinc ke, kita buat bumbung dengan pelepah tama tu tidak menambahkan, tidak mengurangkan pahala kita. Sebab tu ia tidak berkaitan dengan agama. Perniagaan ke, teknologi tidak termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah selagi benda tu adalah benda yang halal, benda yang tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau kita buat rumah kita niat buat rumah ni nak sama dengan pagoda, tak boleh lah. Nak sama dengan kuil sebagainya, itu dah lain. Kerana setiap pembaharuan yang dilakukan dalam bidang ini bukannya bertujuan untuk meningkatkan pahala ataupun keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama ni dia datang melalui Nabi. Jadi apa pun yang kita buat, dia mesti bersandar pada Nabi. Dia tak datang melalui kita, pasal orang yang ada komunikasinya dengan wahyu Jibril melalui Allah kepada Nabi, bukannya kepada kita. Bukan. Kita ambil sesuatu amalan ibadat ini sama ada diterima ke tidak ke, berdasarkan kepada ajaran daripada Nabi. Kerana Nabi lah adalah merupakan orang yang menerima wahyu secara melalui direct, melalui Jibril dan seterusnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan hadis. Pasal hadis ni ada kepentingan dia. Dia sebut hadis ni dia menjadi asas dalam agama. Sama kedudukannya dengan hadis yang berkaitan dengan niat. Mula-mula sekali kita belajar dulu di peringkat yang pertama disebut tentang hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Bila kita buat sesuatu tu, dia mesti berasaskan kepada niat. Niat ni dia kata hadis tentang niat dia menjadi neraca timbangan yang bersangkutan dengan amalan batin. Niat-niat ni kita tak nampak. Dia adalah merupakan amalan. Kalau kita belajar dalam rukun solat tu, niat tu adalah merupakan rukun qalbi yang kita tak nampak. Kita tak nampak sama ada seorang tu dia ikhlas ke, dia niat kerana apa ke, dia buat sesuatu tu kerana orang ke, dia buat sesuatu kerana Allah ke, kita tak nampak. Dia sajalah yang tahu niat dia. Jadi, dia punya niat tu dipanggil amalan batin yang tak nampak. Sama jugalah kita belajar rukun solat tu, kita katakan niat tu rukun qalbi. Manakala iktidal ke, sujud ke, rukuk ke, itu merupakan perbuatan, rukun fi'li, perbuatan. Yang rukun satu lagi tu, baca Fatihah tu rukun apa? Itu rukun yang berkaitan dengan pembacaan. Ada dua saja. Rukun yang berkaitan dengan pembacaan dalam solat ni ada dua saja. Satu Fatihah, satu lagi adalah tahiyat. Yang lain tu kita baca tu, itu sunat saja. Tapi itu adalah merupakan rukun fi'li, rukun fi'li. Bukannya rukun yang berkaitan dengan bacaan. Tak baca pun tak apa. Janji kau rukuk. Rukuk berserta dengan tamak nina. Dah berhenti seketika. I'tidal berserta dengan tamak nina. Sujud sebagainya. Duduk antara dua sujud. Saya tak tahu nak baca apa-apa. Kau duduk tapi buat. Sama jugalah. Kalau dalam bahagian-bahagian lain pun ada. Rukun tu dia bagi kepada 3. Balik kepada perkara yang ini. Jadi dia kata niat adalah neraca timbangan yang bersangkutan dengan amalan batin. Pasal orang tak nampak. Jika pelaku mulanya melakukan sesuatu kerana Allah, maka jika pelaku melakukan sesuatu bukan kerana Allah, maka amalan tersebut tidak diterima. Niat adalah amalan qalbi yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Tetapi hadis yang saya bacakan tadi dia kata
hadis ini pula dia kata menjadi neraca timbangan sama ada perlakuan seseorang itu bertepatan dengan amalan yang dianjurkan oleh Nabi ataupun tidak. Jadi yang tadi dipanggil neraca yang berkaitan dengan batin. Manakala hadis ini dia menerangkan neraca yang berkaitan dengan aktiviti kita, zahiriah kita, lahiriah kita. Kamu buat ni, tengok dari segi sudut perbuatan tadi sama ada bertepatan tak dengan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bertepatan, ditolak. Itu kan. Jadi dia kata amalan yang tidak bersumberkan daripada wahyu Allah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita nak tahu sama ada amalan kita ni diterima ataupun tidak tu, dia berdasarkan kepada hadis Nabi, pada sunnah Nabi semata-mata. Bukannya kepada kita duk rasa rasa okey. Kita duk rasa rasa elok aja, tak ada masalah. Solat subuh kita kata tenaga hari ni kuatlah, kita nak solat 42 kali. Kita nak solat 4 rakaat lebih sikit. Pasal solat subuh nampak ringan sangat 2 rakaat. Tak ada masalah. Solat pun tak boleh ke? Tak boleh. Pasal apa? Pasal Nabi ajar 2. Kamu nak tambah? Tak boleh lah. Nak tambah? Tak boleh. Sama jugalah dalam azan sebagainya. Hari ni ada tak perkara-perkara begini Ustaz? Ya, ada. Terutama sekarang ni kalau kita tengok kepada perkembangan Islam yang berlaku dekat dengan di jiran negara kita iaitu Indonesia, berbagai-bagai perkara yang pertentangan daripada ajaran Nabi yang telah menular. Bila kita berlaku di negara jiran-jiran kita, maka dia hampirlah dengan kita. Sekarang ni kita katakan di negara kita ni masih lagi ada raja, masih lagi ada agung yang mempertahankan, yang kita ada satu kumpulan yang kita namakan sebagai kumpulan yang masih lagi memperkuatkan garis-garis panduan yang sepatutnya diikuti oleh semua masyarakat Islam di negara ini. Kita tengok satu lagi. Dia kata sejarah penyelewengan agama Yahudi dan juga Nasrani. Kenapa dia sebenarnya agama Yahudi ini adalah merupakan agama yang diubah suai daripada ajaran Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan ajaran Nasrani. Agama Nasrani ini adalah merupakan agama tauhid yang asasnya berasaskan kepada penyembahan Allah yang satu, yang diutuskan melalui Nabi Isa alaihi salam, tapi mereka telah diubah suai. Kenapa? Kerana tidak adanya satu pegangan yang kukuh pada nabi-nabi berkenaan. Dia kata agama Yahudi adalah agama tauhid. Ini dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Namun demikian, setelah kewafatan baginda berdua, dia kata berlaku tokok tambah dalam agama berkenaan. Ada dikatakan sebagai Isa ni adalah merupakan anak kepada Tuhan, kerana dia tak ada bapa, ada mak saja, iaitu Maryam alaihissalam. Maryam ni pula dia kata tak jumpa dengan seorang lelaki pun. Dia duduk dalam bawah jagaan Nabi Zakaria alaihissalam di suatu sudut. Kemudian daripada situ dia tiba-tibanya dapat mengandung dan sebagainya. Mereka dia orang selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang agama Kristian ni mengatakan bahawa ini adalah merupakan salah satu daripada anak Tuhan. Sebenarnya hakikat sebenarnya tidak begitu, tapi tokok tambah. Sama jugalah. Ada dalam satu ayat disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang bagaimana masyarakat Arab jahiliah melakukan tawaf. Dekat sebelum daripada ini, wa ma kana salatuhum inda baiti illa muka'an wa tasbih fazuqul azab bima kuntum takfurun. Dan tiadalah mereka itu sembahyang ketika di sisi Baitullah melainkan bersiul-siul. Ini adalah merupakan cara orang jahiliyah sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad lagi. Dia macam mana dia tawaf. Sebenarnya hakikat yang diajar oleh Nabi Ibrahim ni tidak begitu, tetapi dia tambah-tambah. Sambil tawaf tu bertepuk tangannya dengan bersiulnya. Malah ada dalam sirah juga disebut sebagai masyarakat Arab jahiliyah ni, bila dia tawaf kan, dia buka pakaian dia bertelanjang. Kenapa? Dia kata pakaian yang kita bawa ni dunia. Jadi kita nak bersih
bersihnya seperti kita dilahirkan. Macam mana nak lah? Macam buka lah sama-sama pakaian. Tak payah pakai langsung. Macam tu. Itu. Okay. Itu adalah merupakan perkara-perkara bid'ah. Kalau agama kita tidak dibendung, maka akan berlaku begitu jugalah. Suatu masa nanti. Hari ni mungkin kita dapat kata, tak mungkin. Tapi suatu hari nanti. Sekarang ni kita tengok dekat Indonesia, kadang-kadang kita tengok dia berselawat. Hari ni saya ada satu video tu, saya tengok. Dia berselawat pada Nabi. Selawat, tak ada masalah, selawat. Tapi berselawat dengan irama muzik. Dengan gendang tak ada masalah. Gendang dengan mainan violinnya, sebagainya. Kemudian seolah-olah macam di gereja. Tak boleh lah. Sama juga ada setengah tu, kita tengok tu, dia kadang-kadang dia berzikir. Berzikir bagus tak? Berzikir bagus. Tapi sampai melompat-lompat, sampai kopiah pun tercabut, sampai serban pun tercabut, sebagainya. Tak boleh lah. Itu sudah melampau. Kita sebagai melampau. Ada disebut dalam bawah ni, cerita bagaimana peristiwa yang berlaku di zaman Nabi tentang orang yang melampau. Hadis ni, dia kata, hadis ini adalah bertitik tolak daripada ayat Al-Quran yang telah menjelaskan bahawa kejayaan dan keselamatan terletak pada mengikut petunjuk Rasulullah SAW. Kita bagi orang yang beragama Islam, kita yakin sungguh-sungguh kita nak berjaya di akhirat nanti, kita bukan hidup di dunia ni saja. Kita sekarang ni berada di alam dunia, daripada alam roh sebelum tu, kemudian kita masuk alam kandungan. Pada bulan yang lepas pun kita sebutlah bahawa dalam kandungan ni kita hidup, kita bernafas melalui apa? Bernafas melalui tali pusat. Kemudian kita di dunia ni bernafas melalui hidung dan juga mulut, melalui paru-paru dan sebagainya. Di alam akhirat nanti hidup lagi kita hidup. Macam mana hidup? Mana kita tahu, kita pasal semua sekali tak pergi lagi ke alam akhirat, alam barzah. Kalau kita dah pergi alam barzah, kita tahulah macam mana keadaannya. Tapi masalahnya, orang yang dah pergi ke alam barzah, dia tak boleh nak kembali balik ke alam dunia. Jadi kejayaan yang kita nak mesti berdasarkan kepada panduan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia kata, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, kita sayang pada Allah, kita kasih pada Allah, kita rasa nak bertemu dengan Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu. Jadi tak dapat tidak, kita menjadi hamba mesti taat, patuh kepada segala perintah yang Allah berikan, dan juga kita ikut segala perintah, segala contoh tauladan yang telah diberikan, yang telah ditunjuk ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa sebarang tokok tambah. Sebarang tokok tambah. Ada lagi. Ini hadis Nabi. Dia kata Nabi sebut di dalam khutbah yang, kalau tak silap saya, ini adalah merupakan daripada khutbah wida'. Khutbah wida' ni dia berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah ke. Tahun yang ke-10 Hijrah, iaitu pada masa Nabi kali terakhir melakukan haji wida'. Dia kata amma ba' fa inna khairal hadis kitab Allah wa khairul huda Muhammadin wa sarrul umur muhdatsatuha wa kulli bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ada disambung lagi dalam riwayat lain, ada disambung lagi, setiap yang dalalah itu adalah merupakan masuk ke dalam neraka nanti. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan, fa inna khairal hadis kitabullah, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik maklumat, sebaik-baik informasi, sebagainya adalah berdasarkan kitab Allah, yakni Al-Quran. Sebab itulah kita kalau ada rak-rak buku di rumah pun sama, cara susunan kita paling atas sekali tu kena letak Al-Quran. Paling atas sekali. Bukan hanya paling atas sampai tak boleh ambil, bukan, sampai yang mudah kita capai lah. Supaya kita boleh baca dan sebagainya. Paling banyak kena baca Al-Quran lah. Itu. Bukannya kita paling banyak kita baca ni sekarang ni biasalah.
Paling banyak kita baca, baca WhatsApp. Itu tak betul tu. Sepatutnya paling banyak baca, kita bangun pagi-pagi tu kalau boleh, baca Quran dulu lah. Tak boleh baca banyak pun, bacalah orang kata tu satu muka surat ataupun dua muka surat. Paling-paling orang kata tu malas lah. Mulakan pertama sekali tu dengan Al-Quran. Sebaik-baik perkataannya adalah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Dan kemudian sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Lalu kita tambah perkara yang berkaitan dengan agama, kita katakan perkara agama. Hakikat sebenarnya bukan daripada agama, tapi kita katakan, kita sebut sebagai perkara yang berkaitan dengan agama. Itu dianggap sebagai seburuk-buruk perkara. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan, dan kesesatan itu adalah merupakan akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah. Jadi berdasarkan kepada ayat dan juga hadis ini, saya sebut, semua amalan manusia hendaklah berada di bawah hukum-hukum syarak. Semua tindakan kita, tak kira lah, dalam aktiviti perniagaan kita ke, dalam aktiviti tutur kata kita ke, dalam aktiviti pergaulan kita ke, mesti berlandaskan kepada hukum-hukum syarak. Hukum syarak menjadi penghukum, penentu ke atas segala amalan, sama ada melalui perintah ataupun larangannya. Perintah hukum pun kita kena ikut, amalan yang arahan daripada Allah pun kita kena ikut, dua-dua kena ikut. Barulah lahirnya mukmin yang bertakwa. Tapi kalau kita langgar je, main langgar je, berarti samalah kita. Kadang-kadang dia kata masjid pun saya datang, tapi rasuah pun saya ambil. Dia punya penipuan pun saya buat. Jadi samalah kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, cuma kita ada iman sikit. Manakala orang yang tidak beriman langsung tu, dia kafir. Orang ada hadis Nabi, ada pula tu dalam kitab-kitab juga sebut bahawa orang yang beriman ni, bila dia mati kelak, oleh kerana dia ada iman, dia akan dihumbangkan ke dalam neraka. Lama mana humbar dalam neraka tu, Allahu a'lam lah, kita pun tak tahulah selama mana. Janganlah kita sebut, kita jadikan seperti orang-orang Yahudi kata, dia kata tak, kami ni masuk neraka betul, tapi tak lama, dia kata 40 hari je. Pasal apa 40 hari? Pasal masa tu aja dia kata dia sembah patung berhala lembu. Masa Nabi Musa tinggalkan 40 hari je, dia kata tak lama. Lepas dia betul kita keluar lah, dia kata. Janganlah kita anggap macam tu juga. Sebab tu dalam Quran tadi ada sebut macam tu. Saya pun tak ingat ayat yang mana yang tapi ada disebut begitu. Orang Yahudi dia yakin, dia kata tak ada masalah, kita masuk neraka tak apa, tak lama, dia kata 40 hari je. 40 hari je. Oleh itu dia kata, siapa yang amalannya sejajar dan bertepatan dengan hukum syarak, amalan itu diterima. Namun demikian, sesiapa yang amalannya terkeluar daripada hukum syarak, amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian perkara bid'ah. Ini pembahagian perkara bid'ah. Dia kata, perkara bid'ah ni, perkara yang baru ini, dia kata, ia bertentangan dengan kitab Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi ataupun asar. Asar ni adalah merupakan dia punya kata-kata daripada para sahabat Nabi. Orang yang tak pasti kenapa disebut sebagai sahabat. Dia generasi mula-mula tu, orang yang sahabat ni adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Itu dikategorikan sebagai sahabat. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi, walaupun sekali dia bertemu dengan Nabi. Tapi kalau ada orang itu, dia hidup sama dia bertemu dengan Nabi dan dia beragama Islam, serta dia wafat, dia meninggal di dalam ajaran Islam. Tapi kalau misalnya kata Abu Lahab dan juga Abu Jahal, dia hidup sezaman dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi, ya, dia bertemu dengan Nabi, dia tengok dah tingkah laku Nabi, ya, dia tengok tingkah laku Nabi, dia tengok rupa paras Nabi, dia tengok dia punya perkembangan Nabi daripada kenabian sehingga selepas daripada kenabian. Tapi dia tidak digolong dalam golongan sahabat kerana dia tidak memeluk ajaran Islam, dan wafat dia pun wafat dalam bentuk kata tu kafir. Dia bukannya nama sahabat. Orang yang jadi sahabat ni adalah orang yang beragama Islam, bertemu dengan Nabi, wafat pun di dalam ajaran Islam. Sebab itulah ada kadang-kadang ada penceramah dia sebut, dia kata siapa tu?
daripada Yaman tu, dia apa tu, nak bertemu dengan Nabi. Dia datang ke rumah Nabi tu, dia oleh kerana mak dia terpesan, dia kata kau nak pergi ke Mekah nak bertemu dengan Nabi, boleh, tapi kalau kamu tak jumpa dengan Nabi, kamu terus balik. Saya tak ingat nama apa dia. Tapi dia tak bertemu dengan Nabi. Yang tu tidak dikategorikan sebagai sahabat. Tidak dikategorikan sebagai sahabat. Sebab itulah sahabat-sahabat ni, orang yang selepas daripada para sahabat tu, dinamakan tabi'in. Generasi yang bertemu dengan sahabat ni, dia tak bertemu dengan Nabi. Sebab tu dia dinamakan sebagai tabi'in lagi. Dan kita ni tak tahulah beberapa generasi selepas daripada para sahabat dan sebagainya. Satu lagi dia kata yang bertentangan dengan ijma' para ulama, para fuqaha. Sama juga. Tak sama juga dengan perkara yang berkaitan dengan ulama pun dia kata tak persetujui perkara tersebut. Maka ini adalah merupakan bid'ah yang sesat. Bid'ah yang dalalah. Nanti bawah ni ada satu contoh dia. Manakala perkara baharu yang baik ni sebagai hasan, tidak bertentangan dengan unsur yang disebut di dalam hadis Nabi, Al-Quran, ijma' ulama dan juga asar para sahabat, maka itu disebut sebagai bid'ah yang tidak tercela. Contohnya, ini contoh disebut dalam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ini contoh bid'ah hasanah. Dia kata pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau melihat orang mendirikan malam Ramadan. Malam-malam Ramadan tu kerana Nabi ni dia tidaklah solat seperti kita pada semasa dia hayatnya, semasa bulan Ramadan. Dia kata kita buat malam ni, kita buat 20 rakaat ataupun buat 8 rakaat sepanjang bulan Ramadan tu, begitu. Ada di kadang-kadang dia buat, ada kadang-kadang dia buat di rumah dia. Pasal apa? Pasal dia bimbang, takut jadi kewajipan kepada umatnya. Kerana dia tahu bahawa umatnya, terutama yang selepas daripada dia, maka akan menjadi semakin lemah dan sebagainya. Jadi dia kata, Sayyidina Umar, dia kata beliau melihat orang mendirikan malam-malam Ramadan dengan bersolat bersendirianlah, dan berjemaah secara berpecah-pecah di dalam satu masjid. Kemudian beliau menghimpunkan orang ramai untuk bersolat dengan berimamkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, ni'matil bid'atu hazih. Dia kata betapa baiknya bid'ah ini. Bid'ah ini berarti masa Nabi tak buat perkara begini, tetapi di dalam semasa pemerintahan Sayyidina Umar dia buat perkara begitu. Semasa zaman Sayyidina Abu Bakar pun boleh dibuat lagi. Pasal Sayyidina Umar ni kita kena ingat, dia adalah merupakan khalifah Ar-Rashidin yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni memerintah lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Manakala yang paling lama memerintah di antara khalifah Ar-Rashidin ini adalah merupakan Sayyidina Umar. Dia memerintah selama 10 tahun lebih. Contoh bid'ah yang baik juga, dia kata. Contoh bid'ah yang baik juga adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maklumat ni saya dapat saya ambil daripada apa tu? Dr. Zulkifli. Zulkifli. Dia petik daripada ada sumber lah. Saya tak ingat dah daripada mana dia petik ni. Daripada, cuma saya ambil yang ni adalah daripada laman web dia. Dia kata contoh bid'ah yang baik juga adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibadat-ibadat umum. Dia kata Imam Abu Syamah rahimahullah, guru kepada Imam Nawawi. Ini yang disebut. Dan di antara perkara-perkara yang cukup baik diadakan pada zaman kita adalah melakukan pada setiap tahun pada hari yang bertepatan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersedekah. Bukannya tiup lilin, bukan. Dengan bersedekah. Kenapa kita bersedekah banyak pada hari itu? Kerana kita katakan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu berpuasa pada hari itu? Saya memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita adakan jamuan pada hari ini? Kita adakan jamuan pada hari ini dekat surau ni, kita adakan kuliah perdana pada malam ni kerana kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Boleh macam tu, Boleh macam tu. Okey. Pada hari yang bertepatan dengan kelahiran Nabi, berbuat baik, menzahirkan perhiasan dan kegembiraan. Seperti tadilah kita katakan kita bersedekah lebih ke,
Kita buat jamuan ke, dekat masjid ni kita buat kuliah perdana ke, lepas tu kita bagi makan ke, tak ada masalah. Kita nak orang kata tu panggil orang datang ke rumah ke, untuk kita berselawat kepada Nabi dan juga kita buat jamuan, tidak ada masalah. Ini disebutnya oleh dia kata Abu Syamamah. Abu Syamamah iaitu guru kepada Imam Nawawi. Okey. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat unsur-unsur ihsan kepada fakir miskin, dan begitu juga penyair-penyair yang mempersembahkan syair-syair cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkannya, menaikkan kedudukannya di dalam hati orang yang melakukan, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap wujudnya pesuruhnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sekejap, kita bagi leluhur pada azan dulu. Sidang jemaah yang saya hormati sekalian, sambung sikit lagi. Pengalaman saya, ada satu tempat tu saya tengok, dia penambahan yang dia lakukan.
dekat menara masjid tu, dia letak situ Allah, Muhammad, betul lah. Kemudian dia tambah Ali. Dia letak selara 3. Tak boleh. Pasal apa? Ali, Sayyidina Ali. Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal dia letak selaras Ali, Muhammad, Allah. Selaras tak boleh. Pasal apa? Pasal dia katakan Ali ni sama taraf dengan Muhammad. Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad ni dia Rasul. Nabi lagi Rasul, dan dia ni tak ada dosa. Kita panggil sebagai maksum. Sebagai maksum. Sayyidina Ali tidak maksum. Sayyidina Ali ni dia tidak maksum. Ini kadang-kadang kita nampak ini, kadang-kadang puak-puak Syiah dia letak macam tu. Dia letak tu. Pasal dia anggap sebagai Sayyidina Ali maksum juga. Imam-imam dia maksum juga. Dia letak macam tu. Itu tak boleh lah. Perkara yang dia ada-adakan. Sama juga kadang-kadang dalam tertentu kan dia selawat tu disambung dengan Sayyidina Ali. Yang diajar oleh Nabi Muhammad ni adalah dia katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat seperti kita selawat dalam tahiyat itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada Sayyidina Ali. Tapi kalau dia tambah Sayyidina Ali, itu perkara yang dia ada-adakan. Perkara yang dia ada-adakan yang bertentangan dengan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah yang buruk. Bid'ah yang buruk adalah amalan, sama ada ibadah ataupun akad yang bertentangan dengan usul-usul yang 4 tadi ya. Seperti dia kata mewajibkan sesuatu yang diharamkan oleh syarak atau sesuatu perkara yang dimakruhkan oleh syarak. Yang keduanya dia kata beriltizam dengan perkara-perkara yang disangka sebagai amalan ketaatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dia kata kita buat sesuatu ni kita nak lebih dekat kepada Allah. Tapi hakikatnya bukan. Itu adalah merupakan kesesatan. Dia kata, ini satu kisah. Dia kata pada suatu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Dia tu berdiri di tengah panas yang terik. Lalu baginda bertanya, mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ada orang menjawab, dia kata, beliau bernazar untuk berdiri dan berpuasa. Kemudian Rasulullah menyuruhnya duduk. Dia duduk berdiri tengah panas, buta. Sedangkan dia berpuasa. Dia kata yang ni lebih, orang kata tu puasanya lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih banyak pahalanya lagi berbanding dengan puasa yang ditunjukkan oleh Nabi duduk tempat teduh aja. Duduk bawah aircon aja. Dia kata tak. Tapi ini dilarang oleh Rasulullah kerana perbuatan tersebut menyebabkan orang kata tu boleh membawa kemudaratan pada diri sendiri. Ada pula riwayat yang sambung daripada kisah satu lagi, ada pula riwayat yang mengatakan kisah ini berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat, lelaki berkenaan berdiri sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah panas. Beliau cuba membuktikan bahawa beliau benar-benar mengambil berat tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda yang begini adalah benda-benda yang bertentangan dengan ajaran agama. Kita pun jangan sekali-kali kita buat perkara-perkara yang lebih kita katakan yang Nabi buat tu mungkin ada yang saya buat ni lebih banyak pahalanya berbanding dengan yang dibuat oleh orang-orang alim, yang dibuat oleh khulafa ar-rasyidin, yang dibuat oleh Nabi. Saya nak pahala lebih, saya pun buat lebih daripada Nabi. Sama juga kita pernah dengar mungkin. Saya dari segi hadisnya saya tak apa-apa ingat. Ada satu ketika tu orang tu dia sebut, dia kata aku nak berpuasa sepanjang tahun, tak pernah buka. Aku nak beribadat sepanjang malam. Nabi kata jangan. Kamu berpuasa paling baik sekali, paling banyak sekali yang boleh berpuasa. Puasa kemudian berbuka. Bukan cara. Kemudian bila orang kata tu malam pun sama juga. Kena tidur. Bukan kata sepanjang malam buat ibadat. Bukan. Kena tidur. Pasal badan kita ni ada hak-hak dia. Ada hak untuk keluarga kita, ada hak untuk kesihatan kita, ada hak untuk masyarakat kita, ada hak untuk jiran-jiran kita. Jangan kita kata buat ibadat sampai melupakan perkara-perkara yang tersebut. Kesimpulannya, pengajarannya, dia kata Islam adalah agama yang sudah sempurna, dasar dan prinsipnya. Ia tidak perlu ditokok tambah lagi. Firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dia kata pada hari ini telah kusempurnakan
untuk kamu agama kamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat yang telah dan telah ridai Islam itu sebagai agamamu. Yang keduanya dia kata sebarang tokok tambah, ubah-suai, pengurangan yang bertentangan dengan usul-usul agama adalah bid'ah yang dalalah, yang diharamkan. Tidak boleh kita buat sama sekali, ya. Yang ketiganya yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah perkara yang tidak berdasarkan usul agama. Usul agama, bukannya seumpamanya mereka cipta ibadat tertentu, dia reka cipta sendiri. Dia pandai-pandai sendiri, dia buat sendiri, sedangkan perkara tersebut tidak pernah ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perkara bid'ah ini, kerana perkara ini boleh menyebabkan segala amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahajalah yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan segala penyampaian ini akan memberi manfaat kepada diri saya terutamanya, dan juga kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang mendengar pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.